Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Datuk Yang di-Pertua atas peluang bagi saya menyertai perbahasan ke atas bajet 2015. Bajet kali ini yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan adalah bertemakan ekonomi keperluan rakyat, di mana GST merupakan salah satu fokus utama bagi bajet kali ini. Adakah GST merupakan ekonomi keperluan rakyat? Adakah kenaikan harga minyak ekonomi keperluan rakyat? Adakah rakyat sudi menanggung beban ekonomi yang lebih berat? Pastinya tidak. Tetapi pada hakikatnya, GST telah menyebabkan banyak barangan dan perkhidmatan yang sebelum ini tidak perlu membayar GST, yang tidak perlu membayar cukai, kini perlu membayar GST pada masa yang akan datang. Contohnya, jam tangan dan jam selama ini tidak perlu membayar cukai. Apabila GST dilaksanakan, kita perlu membayar GST apabila membeli jam atau jam tangan. Walaupun jam dan jam tangan merupakan keperluan harian yang asas, jikalau kita tidak membeli jam tangan yang berjenamah atau mewah. Ya, keperluan harian tapi kena GST. Industri pencetakan yang sebelum ini tidak dikenakan GST. Tetapi setiap bahan yang kita nak hantar ke pencetak selepas ini akan dikenakan GST. Kedai-kedai emas juga akan terjejas dengan GST 6% yang dikenakan. Akhirnya menyebabkan barang-barang emas kebanyakan masa akan dijual kepada pendatang-pendatang asing yang akan balik ke tanah air mereka. Atas sebab rebate GST akan dibayar balik apabila mereka keluar negara nanti. Walaupun dikatakan penjualan rumah kediaman tidak dikenakan GST, tapi dengan GST 6% dikenakan ke atas simen bagi menggantikan cukai jualan yang kini 5%. Jadi harga simen yang lebih tinggi akan menyumbang terhadap harga rumah yang lebih tinggi dan akhirnya akan menjejaskan kebolehan seseorang untuk membeli rumah dan juga keseluruhan industri pembangunan. Dakwaan Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa kebanyakan barangan dan perkhidmatan akan mengalami penurunan harga adalah tidak berasas sekali. Di mana lebih banyak barangan dan perkhidmatan yang sebelum ini tidak dikenakan cukai, akhirnya terpaksa membayar GST dan membayar cukai yang lebih. Walaupun dikatakan RON 95, diesel dan LPG dikecualikan daripada GST, namun kenaikan 20 sen yang diumumkan terhadap RON 95 dan diesel mulai 2 Oktober 2014, impaknya lebih dahsyat daripada GST, di mana kenaikan tersebut adalah lebih kurang 10%, yang jauh lebih tinggi daripada GST. Subsidi gas cecair, diesel dan petrol, serta bantuan tunai bagi tahun 2015 hanya dikurangkan daripada 22.3 bilion kepada 19.3 bilion ringgit, iaitu 3 bilion ringgit saja. Ini memaksud kerajaan persekutuan masih perlu menanggung subsidi yang tinggi, walaupun harga minyak sedunia sekarang telah menurun sehingga USD 81 satu setong saja. Ekoran penumbuhan shale oil dan gas, iaitu gas alam yang diperolehi daripada sepihan batuan shale dan tempat terbentuknya gas bumi oleh Amerika Syarikat, dan menyebabkan Amerika Syarikat tidak perlu lagi bergantung besar kepada import minyak mentah. Tambah pula dengan Libya yang mengeluarkan semula petroleum, negara-negara OPEC sekarang tidak lagi berupaya untuk mengawal harga minyak mentah seperti apa yang berlaku dalam 40 tahun sebelum ini. Maka harga minyak mentah pastinya akan turun lagi ke paras bawah USD 80. Dalam kata lain, jikalau harga minyak negara kita tidak diturunkan, malah kita perlunya membeli minyak pada harga yang lebih tinggi daripada paras harga sedunia. Walaupun secara praktisnya subsidi minyak tidak lagi perlu ditanggung oleh kerajaan persekutuan, kita sebenarnya mulai membayar cukai bahan api kepada kerajaan persekutuan. Saya beranggapan tindakan kerajaan persekutuan yang terus mengekalkan harga minyak pada paras yang lebih tinggi, walaupun tanpa perlu menanggung cukai kepada petroleum dan gas, tidak perlu menanggung subsidi kepada petroleum dan gas, merupakan satu cara untuk mengutip cukai bahan api secara haram dan perlu diberhentikan dengan serta-merta. Adakah harga minyak kita tidak diturunkan, malah ditingkatkan lagi, walaupun pada masa harga minyak sedunia telah menurun? Adakah ini disebabkan oleh kekhawatiran kerajaan persekutuan akan mengalami kesusutan daripada
segi loyalty minyak dan cukai yang perlu dibayar oleh Petronas kepada Kerajaan Persekutuan. Saya ingin mendapat penjelasan. Jikalau dengan paras harga minyak sekarang dikekalkan, menyebabkan kerajaan tidak lagi perlu menanggung subsidi bahan api, ekoran harga minyak sedunia menurun, mengapakah Kerajaan Persekutuan masih perlukan 19.3 bilion ringgit sebagai subsidi bahan api bagi tahun 2015? Kemana subsidi tersebut akan digunakan? Sila berikan pecahan secara terperinci bagi kegunaan subsidi tersebut. Dato' Yang di-Pertua, saya ingin merujuk satu surat pembaca yang disiarkan oleh New Straits Times pada 23 Oktober 2014, di mana penulisnya Lim Kapin adalah pengurusan kondo Kuchai Brand Park 1 di Kuala Lumpur. Beliau menyatakan bahawa dirinya pernah menulis kepada Jabatan Custom di Rajah dan dinasihatkan oleh pihak custom bahawa pengurusan kondo perlu mengutip GST 6% daripada pembeli-pembeli. Saya berasa maklum balas daripada Jabatan Custom di Rajah sedemikian adalah menggelirukan dan sekali lagi menunjukkan bahawa pihak custom sendiri kurang profesional dan mahir dalam soal GST sehingga memberikan jawapan yang akan menggelirukan orang awam. Suatu fakta yang tidak boleh dinafikan oleh pihak custom. Jikalau GIMB atau MC adalah entiti yang tidak berdaftar dengan custom sebagai entiti GST, dan turnover tahunan mereka jarang mencecah ke paras RM500,000 setahun, macam mana JMB atau MC dapat diwajibkan untuk mengutip GST bagi pihak custom? Walaupun terdapat syarikat pengurusan atau syarikat pemaju yang turnover tahunan mereka melebihi RM500,000, adakah mereka harus mengenakan GST 6% terhadap pembeli-pembeli? Tidak kira dalam apa-apa keadaan pun, pihak-pihak yang terlibat dengan pengurusan kondominium, apartmen, rumah pangsa, termasuk juga gated community, kompleks membeli belah dan segala jenis pemajuan berserata, tidak harus mengenakan GST 6% dalam apa-apa bayaran yang dikutip oleh mereka. Kondominium, apartmen, rumah pangsa berkos rendah dan sederhana rendah perlu menubuhkan GMB atau MC yang masih terletak di bawah pemaju untuk menjalankan kerja-kerja pengurusan bagi projek pemajuan berserata masing-masing. GMB atau MC adalah pertubuhan-pertubuhan yang tidak bermotifkan keuntungan, dan charge service, sinking fund, cukai tanah, termasuk sewa dewan komuniti atau parking yang diikuti oleh mereka tidak harus dikenakan GST. GMB atau MC perlu menggunakan wang yang dikutip untuk mengekalkan keselamatan, kebersihan dan keselesaan tempat tinggal mereka, dan mereka sering menghadapi masalah pembeli-pembeli yang tidak sanggup untuk membayar charge servis atau sebagainya. Dalam keadaan kewangan yang amat tersempit ini, jikalau mereka masih perlu mengutip GST 6% daripada pembeli-pembeli, ini akan menyebabkan lebih ramai pembeli berasa marah dan tidak sanggup membuat pembayaran, dan akhirnya pihak pengurusan akan mengalami masalah yang besar untuk mengekalkan standard pengurusan yang tinggi bagi projek-projek mereka. Jikalau syarikat insurans perlu mengenakan GST 6% bagi khidmat insurans mereka, maka saya berharap insurans yang dijual kepada pihak JMB atau MC juga perlu dikecualikan daripada GST. Sewa dewan komuniti atau tempat parking yang diikuti oleh JMB atau MC juga perlu dikecualikan daripada GST. Memandangkan kita menghadapi masalah serius, kekurangan syarikat pengurusan yang profesional bagi menguruskan projek-projek pemajuan berserata, GST 6% jikalau dikenakan dan diikuti oleh syarikat-syarikat pengurusan yang turnover mereka mencecah RM500,000 setahun, ini akan menyebabkan pihak-pihak pengurusan terpaksa mengupah syarikat-syarikat pengurusan yang turnover mereka lebih kecil, dan seterusnya tahap profesionalisme dan pengurusan hartanah berserata dikompromi, dan akhirnya ini akan merugikan pihak pembeli atau penduduk. Dato' Yang di-Pertua, pajak yang kita bahaskan juga memberi penekanan terhadap pemilikan perumahan, di mana 80 unit rumah primah dan 26 unit rumah program perumahan rakyat akan dibina. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang kini sanggup mengikut jejak langkah Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk meningkatkan hak kelayakan pendapatan isi rumah daripada RM8,000 kepada RM10,000.
Ini adalah seperti yang diamalkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Skim pembiayaan sewa beli yang dipelopori oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebelum ini juga diterima pakai oleh Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri Pulau Pinang sedang gigih dalam mempromosikan pembinaan perumahan mampu milik, sama ada oleh Kerajaan Negeri ataupun melalui pemaju-pemaju swasta. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mewajibkan setiap pemaju perlu membekalkan 5% rumah mampu milik pada harga tidak melebihi RM200,000, 5% yang dijual dengan harga tidak melebihi RM300,000, serta 5% yang dijual dengan harga tidak lebih daripada RM400,000 bagi apa-apa projek perumahan yang perlu diluluskan oleh PBT. Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga mengalahkan pihak pemaju untuk menyediakan 100% rumah mampu milik melalui projek perumahan mereka, dan kesemua rumah mampu milik yang dibina akan diagihkan oleh kerajaan negeri kepada mereka yang amat memerlukan. Akan tetapi saya difahamkan ada suatu perkeliding yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat kepada PBT di Pulau Pinang baru-baru ini, di mana apa-apa projek perumahan yang melebihi 18 meter ketinggiannya perlu dirujuk ke Bomba di Putrajaya untuk mendapat pengakuan kelulusan. Apa yang lebih memeranjakan, perkeliding tersebut hanyalah terpakai di negeri Pulau Pinang. Mengapakah ini hanya terpakai di negeri Pulau Pinang? Sungguh pun kebanyakan projek perumahan, pemajuan perumahan di Pulau Pinang tidak akan kurang daripada 18 meter ketinggiannya. Sebelum ini semua projek perumahan yang dikemukakan kepada PBT boleh diberi pengakuan kelulusan oleh Bomba Negeri Pulau Pinang, tetapi kini perlu terus dirujuk ke Bomba Putrajaya, kerana ini akan menyebabkan kelulusan banyak projek perumahan tersangkut, dan di antaranya terdapat juga projek perumahan mampu milik yang diusahakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang seperti di Jalan SP Celaya dan sebagainya. Pada masa yang sama saya difahamkan terdapat 20 projek perumahan yang dikemukakan oleh 13 pemaju di negeri Pulau Pinang tidak dapat dikeluarkan APDL. APDL adalah Advertising Permit dan Developer License oleh KPKT. Ini menyebabkan projek tersebut tersangkut dan mengalami masalah dari segi pengiklanan dan penjualan. Biasanya dengan adanya surat sokongan yang dikeluarkan oleh PTG, sebaik saja plan pecah sempadan dikemukakan kepada pihak berkuasa negeri, maka pemaju boleh terus memohon APDL daripada KPKT dengan membayar 2% daripada kos pembinaan dalam bentuk jaminan bank kepada KPKT. Saya berharap masalah tersebut dapat diberi perhatian yang khusus oleh Menteri KPKT sendiri, supaya projek-projek tersebut dapat diluluskan dengan segera dengan adanya APDL dikeluarkan. Saya berharap amalan yang dipakai sebelum ini dapat diteruskan, supaya apa-apa projek perumahan tanpa kiranya melebihi 18 meter ketinggian atau tidak, turut dapat diberi pengakuan kelulusan oleh Bomba Negeri Pulau Pinang. Masalah seperti ini perlu ditangani dengan segera, supaya Kerajaan Negeri Pulau Pinang dapat memainkan peranan yang sama seperti Kerajaan Persekutuan untuk menyediakan lebih banyak rumah mampu milik kepada orang awam yang berpendapatan rendah dan sederhana. Dato' Yang di-Pertua, baru-baru ini saya telah melancarkan satu petition rakyat untuk disokong oleh JMB atau MC atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan hartanah berserata, supaya kita dapat sama-sama mengemukakan petisi ini kepada Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Teknologi Hijau dan Air. Ini adalah berkaitan dengan tarif elektrik komersial yang dikenakan oleh TNB ke atas harta bersama kemudahan awam bagi rumah pangsa, apartmen, kondominium dan segala jenis pemajuan berserata yang tidak memuftikan keuntungan komersial. Ini adalah satu isu besar kerana pada awal tahun ini tarif elektrik TNB telah ditingkatkan 15%. Kerana tarif elektrik yang digunakan, yang dipakai untuk rumah-rumah pangsa bagi kawasan umum dan kemudahan awam adalah bertarifkan komersial. Dan jikalau bagi tarif elektrik komersial pada tahun depan apabila GST dilaksanakan, maka tarif elektrik akan bertambah lagi 6%, di mana ini akan sejumlahnya kita perlu membayar 21% dari segi bil elektrik.
Jadi ini adalah satu isu besar di mana saya berharap masalah ini dapat diberi perhatian yang serius oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Dan jangan selalunya apabila isu ini dibangkitkan, alasan yang diberikan oleh pihak kementerian adalah kita perlu bergantung pada buku panduan tarif, buku tarif oleh TMB. Jadi saya berharap kerajaan dapat mengambil satu pendirian yang dapat mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan hanya mengutamakan kepentingan TMB dan keuntungan TMB. Dan di mana petition ini saya akan kumpul dan saya akan kemukakan kepada pihak kementerian selepas itu, di mana kita ada tiga tuntutan yang penting untuk diberi pertimbangan yang serius oleh pihak kementerian. Yang pertama, suatu kadar tarif baru dengan kadar rata iaitu flat rate yang lebih rendah daripada tarif komersial semasa dan sedikit lebih tinggi daripada tarif kediaman semasa dikenakan bagi penggunaan elektrik untuk hartanah bersama dan kemudahan awam. Jadi ini perlu dilaksanakan bagi penggunaan elektrik dalam lingkungan sesebuah rumah bangsa, apartmen, kondominium atau segala jenis pembajuan berserta yang tidak memuftikan keuntungan komersial, termasuk penggunaan elektrik bagi lift, pam air, dewan komuniti, surau, pejabat pengurusan, pondok keselamatan dan segala pelampuan, the lighting bagi koridor dan lampu kawasan-kawasan yang merupakan hartanah bersama. Yang kedua, memastikan tiada GST yang akan dikenakan ke atas tarif baru tersebut. Kerana tarif ini adalah khusus untuk kawasan umum, rumah bangsa atau projek-projek yang merupakan pemajuan berserata. Yang ketiga, kita menuntut supaya geran insentif kewangan diberikan kepada JMB atau MC bagi projek-projek pemajuan berserata yang berkos rendah dan sederhana rendah atau yang bermasalah kewangan untuk lampu-lampu fluoresan yang dipasang di koridor dan kawasan-kawasan yang merupakan hartanah bersama digantikan dengan lampu-lampu LED. Jadi diharapkan suara rakyat seperti yang terkandung ini dalam petition tersebut dapat diutamakan dan diberi pertimbangan yang serius oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Ya, Tanjung. Okey, saya rasa ini yang saya nak bagikan. Terima kasih. Sekian. Ya, Padang Besar.